Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adnan. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 7 pertanian dan penternakan unit 19 hargailah pokok, tajuk mudahnya halau serangga. Pada akhir pembelajaran murid akan dapat mengenal pasti kosakata. Oleh itu, adik-adik bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 halaman 45. Oleh itu, mari kita baca teks petikan itu bersama-sama. Mudahnya halau serangga. Ayah Hasan iaitu Encik Mazan telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Pokok-pokok itu untuk dijual. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Pokok itu tumbuh subur. Malangnya, daun pokok itu diserang ulat. Encik Mazan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Encik Mazan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau telah memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Encik Mazan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mazan. Adik-adik, hari ini kita mendapat satu ilmu baru iaitu air basuhan cili kering dapat digunakan sebagai penyembur menghalau ulat yang memakan daun ataupun tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran di halaman rumah kita. Nanti adik-adik bolehlah cuba di rumah. Baik, sekarang adik-adik lihat perkataan yang telah diimlakan dengan tulisan yang berwarna merah, iaitu permintaan, tumbuh, diserang, internet, racun, basuhan, penyembur, subur dan menghijau. Berdasarkan perkataan-perkataan ini ataupun kosakata ini, adik-adik perlu mencari maksudnya di dalam buku Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat atau kelima, ataupun adik boleh pergi ke laman web Dewan Bahasa dan Pustaka, masukkan kata kosakata ini di dalam bahagian ruangan mencari. Dan apabila adik dapat jawapannya, adik-adik boleh tulis di dalam jadual tersebut. Jika adik-adik mempunyai peranti di rumah, adik-adik bolehlah memasukkan kata kunci Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam bahagian ruangan mencari di Google. Seperti ini. Kemudian adik pilih Dewan Bahasa dan Pustaka. Pastikan adik-adik masuk di bahagian ini, iaitu PRPM Dewan Bahasa dan Pustaka dbp.gov.my. Kemudian di bahagian ruangan mencari ini, adik-adik bolehlah masukkan kosakata yang ingin adik-adik cari. Contoh, sembur. Setelah masukkan kata kunci sembur di dalam bahagian ruangan mencari, adik-adik boleh tekan cari. Dan di sini adik-adik boleh mendapatkan jawapan ataupun definisi bagi kosakata sembur. Pilih yang paling ringkas untuk dimasukkan ke dalam jadual. Seperti di dalam ruangan definisi tersebut, adik-adik dapat lihat terdapat pelbagai definisi untuk perkataan atau kosakata sembur. Adik-adik perlulah memilih yang paling tepat berdasarkan konteks pembelajaran kita pada hari ini, iaitu semburan serangga. Berdasarkan definisi dan konteks yang kita pelajari pada hari ini, sembur yang dimaksudkan adalah lebih tepat memancarkan sesuatu. Yang ini. Inilah jawapan yang lebih tepat untuk konteks pembelajaran kita hari ini. Setelah adik-adik membuat pencarian di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, adik-adik bolehlah melengkapkan jadual kosakata dan maksud tersebut. Contoh yang telah diberikan adalah perkataan ataupun kosakata tumbuh yang bermaksud hidup.
Dan yang kedua, seperti carian kita sebentar tadi, iaitu kosakata sembur yang bermaksud memancar sesuatu. Kegemaran yang baik. Baca dan fahami, kemudian tulis perkataan yang berlawanan. Musa suka akan tumbuhan. Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah membonsaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Sekarang mari kita lihat bahagian bawah, iaitu perkataan berlawanan bagi 4 perkataan atau kosakata yang diberi. Yang pertama, menanam. Kedua, hadapan. Ketiga, harum. Dan yang keempat, gembira. Perkataan berlawanan bagi menanam ialah menggali. Bagi kosakata hadapan pula, semestinya perkataan berlawanannya adalah belakang. Manakala kata berlawanan bagi harum ialah busuk dan gembira adalah sedih. Sangat senang kan tugasan ini? Semoga ianya bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan jangan lupa untuk melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru dan hantarkan hasil tugasan kepada guru-guru untuk tujuan semakan. Serta jangan lupa subscribe.